Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi diberikan kesempatan, peluang, keizinan olehnya untuk sama-sama kita meneruskan kehidupan. Dan alhamdulillah sehinggalah ke saat ini kesihatan yang baik, dan juga panca indera yang Allah pinjamkan kepada kita masih lagi dapat digunakan, berfungsi dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah makan semua? Kalau ada yang belum, boleh pergi cari benda makan sambil-sambil. Namun begitu, mungkin pelajaran kita pada kali ini taklah panjang sangat. Jadi sebelum kita mula, seperti biasalah kot nak tanya apa khabar semua, sihat belaka insya-Allah. Saya doakan agar sentiasa diberikan kesihatan yang baik kepada para pelajar, para penonton, mungkin bersama dengan kita juga ustaz-ustazah, mungkin bersama dengan kita juga abang-abang, kakak-kakak, ayah-ayah, ibu-ibu sekalian. Jadi bersama saya kali ini Ustaz Zurul Hisham Abidin dalam Stadium Alim Pendidikan Islam, terutamanya untuk pelajaran tingkatan 2 kali ini, untuk pelajaran 4, mudahnya tajwid. Dia jadi macam tu, mudahnya tajwid. InsyaAllah tajwid yang kita akan belajar pada hari ini adalah salah satu tajwid, hukum-hukum tajwid yang sememangnya kita akan gunakan sememangnya kita guna sentiasa dalam pembelajaran dan juga pengajian, pembacaan Al-Quran seharian kita. Jadi kita kena belajar, wajib, dan untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Okey, jadi apa kata kita teruskan dengan pembacaan kita pada hari ini, boleh semua? InsyaAllah, mudahnya tajwid tingkatan 2. Okey, jom kita mulakan bagi yang pertama. Okey, duduk dengan tertib dan tenang seperti biasa. Duduk dalam keadaan yang paling selesa, paling sesuai, paling seronok, paling apa lagi paling boleh senang nak masuk ilmu lah, insyaAllah. Jangan duduk menerak kan. Jadi adab juga tu kan untuk ilmu. Okey, kemudian kita mulakan belajar kita pada hari ini dengan baca Quran Al-Fatihah dan juga salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dan kita teruskan dengan doa penerang hati. Moga-moga Allah mempermudahkan urusan pembelajaran kita pada hari ini, insya-Allah. Doa penerang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Pastikan peralatan yang sesuai untuk pembelajaran siap persiapkan di hadapan para pelajar sekalian. Buku teks, buku nota, pen, pensil, peralatan alat tulis lah. Okey. Mungkin buku rujukan juga boleh ada bersama. Mungkin buku nota tajwid ada, yang ada boleh bawa. Kita boleh rujuk bersama, insya-Allah. Dan kelakkan hati untuk kita belajar dan fokus untuk pelajaran kita pada hari ini, bidang Al-Quran. Buku teks muka surat 15 hingga 19, jadi taklah berapa panjang, namun begitu isi pembelajaran kita pada hari ini sangat penting. Para pelajar perlu fokus dan perlu ingat, kerana satu, sememangnya untuk diamalkan dalam pembacaan Al-Quran kita. Kedua, ada juga isi pembelajaran kita tingkatan 2 ini yang akan ditanya dalam SPM. Jadi mungkin abang-abang kakak-kakak SPM kita mungkin turut sama tengok pada video kali ini. Jadi mungkinlah 2 dalam 1 lah. Mengaji dunia insya-Allah dapat, mengaji akhirat insya-Allah dapat. Okey. Jadi kita mulakan untuk unit yang pertama. Okey, kita akan ada 2 unit. Kita akan ada 2 unit.
Unit pertama dan unit kedua. Kita mulakan dulu dengan unit yang pertama, itu hukum nun sakinah dan tanwin. Dan inilah antara hukum bacaan ataupun hukum tajwid yang sering kali kita jumpa dalam Al-Quran. Kadang kalau kita baca, betul lah cara kita baca, tapi kita tak tahu hukum tajwid tu nama apa. Kan? Jadi hari ni kita nak kenal cara baca, hukum tajwidnya, dan kita boleh amalkan dalam pembacaan Al-Quran kita, insya-Allah. Sebelum tu nak kongsikan satu hadis Nabi SAW. Nak jadi orang hebat, nak jadi orang terbaik, Nabi sebut apa? Khairukum man ta'allamul Quran wa 'allamahu. Sebab di antara kamu ialah orang yang belajar Al-Quran. InsyaAllah sekarang kita sedang belajar Al-Quran, dan orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi insyaAllah kita akan jadi orang terbaik. Kita belajar Al-Quran dan kita mengajarkan kepada orang yang ilmu Al-Quran itu, kita akan jadi orang yang terbaik, insyaAllah. Okey, kita mulakan dulu hukum nun sakinah dan tanwin. Baik, kita akan mulakan dengan maksud terlebih dahulu. Maksud nun sakinah dulu. Okey, huruf nun sakinah ni apa? Nun, kita nak tahu nun sakinah ni apa? Nun, okey, huruf nun yang tidak berbaris atau juga dikenal sebagai nun mati atau nun sukun. Nun bertanda sukun. Biasa dengar tanda sukun kan? Jadi nun sakinah samalah maknanya dengan nun sukun ataupun nun mati. Okey, kemudian kita tengok pula tanwin. Tanwin ialah baris dua, iaitu baris dua di atas, di bawah atau di hadapan. Biasa tengok tanda baris dua, biasa cantik. Sebenarnya tanwin mengeluarkan bunyi yang sama dengan nun mati. Dia macam itulah, sebab tu hukum dia sama. Hukum nun mati dan tanwin ni sama. Okey, sebab bunyi yang sama. Okey, setakat sekarang dapat cantik. Okey, kita teruskan lagi. Awal lagi, takkan nak pening dah. Kan, awal lagi. Okey, kita mulakan dulu dengan hukum nun sakinah dan tanwin apabila bertemu dengan huruf hijaiyah. Inilah dia yang kita nak sebutkan. Ada berapa? 5 hukum nun sakinah dan tanwin. Sebut yang pertama, izhar halqi. Izhar halqi. Yang kedua, ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi. Yang ketiga, idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah. Yang keempat, idgham bila ghunnah. Idgham bila ghunnah. Dan yang kelima, iqlab. Iqlab. Jadi ada berapa hukum nun mati dan hukum nun mati dan tanwin? Ada 5. Boleh nak? Biasa dengar kan, insyaAllah. Okay. Jadi inilah yang kita akan belajar pada unit pertama ini. Okay. Sebelum kita mula, yang ni orang kata apa, macam petua. Petua untuk kita tahu tentang tanda nun sakinah dan tanwin. Okey, kita tengok dulu pada yang pertama, iaitu nun mati bertemu dengan ataupun tanwin. Nampak tanwin tu, nun mati dia ada tanda ni. Ni dia. Okey, ada tanda sukun ni, ada tanda. Kemudian bila tanwin dia berbaris sama. Okey, baris sama. Hadapan je dia jadi tak sama bentuk dia. Dia jadi waw tu terbalik dengan betul. Macam tu. Jadi cara baca dia nak senang. Cara baca dia izhar. Izhar ni maksud dia apa? Jelas. Jelas ni macam mana pula? Sekejap lagi kita tengok contoh. Baru kita nampak jelas tu macam mana. Kemudian kita tengok pada tanda seterusnya. Yang ni, nun ada tak tanda macam ni? Tak ada. Ada tak tanda sukun? Tak ada. Dan tengok baris pada tanwin ni, dia tak sama kedudukan dia. Kan dia jadi macam sengit sikit kan? Tak sama kedudukan dia. Namun begitu pada yang tanda dua mati, dua baris di hadapan ini, okey, dia sama bentuk waw. Macam tu. Jadi cara baca dia macam mana? Idgham atau ikhfa. Maksudnya ini bacaan dia secara dengung. Nah, idgham atau ikhfa. Okey. Ikhfa ni dengung lah, idgham ni dengung. Okey, seterusnya yang ni memang senang lah, selalu kita jumpa dalam Quran. Ada mim kecil. Ni orang kata apa, orang panggil
petua lah, petua nak tengok kan. Mim kecil, mim kecil, mim kecil, mim kecil ni adalah hukum bagi iqlab. Senang kan? Okey, kita teruskan boleh? Okey, sekarang kita nak masuk inilah. Okey, 5 hukum nun sakinah dan tanwin, itu izhar halqi, idgham al-ghunnah, idgham bil ghunnah, iqlab dan ikhfa hakiki. Kita pergi dulu dengan maksud. Semua sekali ialah maksudnya apabila nun sakinah dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Yang ni yang bezanya. Huruf apa? Okay, kita tengok dulu pada izhar halqi. Okey, izhar halqi, saya nak cerita dulu awal-awal. Izhar halqi di sudut maksud dia ialah zahir. Halqi ni halqum, zahir pada halqum. Lebih kurang macam itulah maksud dia. Maknanya bila zahir pada halqum, jelas bacaan, jelas pada halqum. Kita sebut keluar daripada halqum ni, bunyi dia jelas. Bunyi dia jelas. Jadi huruf yang membunyikan jelas itu, huruf dia apa? Ada 6. Alif, ha, kha, ain, ghin, ha. Ataupun di sini ditulis alif, ha, ain, ha, ghin, kha. Ustaz selalu sebut alif ataupun hamzah. Alif, ha, kha, ain, ghin, ha. Gitulah. Kalau di sini boleh tengok juga pada buku teks para pelajar sekalian. Okey, kita tengok cara baca macam mana. Sekarang kita tengok dulu pada huruf. Huruf izhar halqi ada berapa huruf? 6 huruf. Dapat? Cantik. Kita pergi pada idgham ma'al ghunnah, ada berapa huruf? 4 huruf. Ya, waw, mim, nun. Sebut. Pandai. Ya, waw, mim, nun. Jadi inilah huruf idgham ma'al ghunnah. Apa maksud idgham ma'al ghunnah ni pula? Idgham, kita nak dapatkan poin dia ataupun kita nak membezakannya ialah pada perkataan ma'al ghunnah ataupun ma'al saja. Ma'al ni maksud dia apa? Bersama ataupun dengan. Ghunnah ni dengung. Idgham ni bacaan dia, idgham. Bacaan dengan dengung. Faham tak? Jadi bacaan dengan dengung apabila bertemu dengan 4 huruf ni. Ya, waw, mim, nun. Jadi izhar tadi dengung tak? Tak dengung, jelas. Idgham ma'al ghunnah, dengung tak? Dengung, ma'al. Okey. Kemudian kita tengok pula idgham bila ghunnah. Huruf dia ada berapa? 2 saja. 2 saja. Idgham bila ghunnah ni maksudnya apa? Kita tengok pada perkataan bila ghunnah. Bi dengan la tidak. Bi dengan la tidak. Dengan tidak dengung. Ghunnah tu dengung. Dengan tidak dengung. Bacaan dengan tidak dengung. Huruf dia lam, ra. Dapat? Cantik? Okey, cantik. Okey. Seterusnya iqlab. Iqlab ni memang kita tahu dah. Huruf dia ada berapa? 1 lah. Huruf apa? Ba. Huruf dia ba sahaja. Namun begitu, daripada keseluruhan huruf ini ada satu lagi hukum tajwid yang dinamakan ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi, iaitu hurufnya ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 huruf. Ada berapa huruf semua? 15. Jadi nak ingat macam mana? Ingat selain daripada ikhfa hakiki, itulah dia ikhfa hakiki. Maknanya kita ingat yang selain daripada ikhfa hakiki. Selain daripada ikhfa hakiki tu, okey, selain daripada huruf ikhfa hakiki tu, itulah huruf ikhfa hakiki. Faham tak? Allah Akbar. Macam mana ni? Tak, maknanya kita ingat izhar halqi, ingat ma'al ghunnah, ingat bila ghunnah, ingat iqlab. Okey, kita dah listkan semua. Nak ingat ikhfa hakiki ni, selain daripada yang 4 tadi tu, itulah huruf ikhfa hakiki. Dan huruf ikhfa hakiki ni ialah bacaan dengan dengung. Bacaan dengan dengung. Tu dia punya petua lah, kita nak tahu. Di sudut makna tu, Ustaz Adul ingat macam tu lah, senang nak ingat kan. Okey, boleh dekat situ nampak, tengok sekali huruf-hurufnya. Okey, insya-Allah. Okey, seterusnya kita tengok pada cara bacaan dan contoh. Yang ni kita akan pergi kepada cara bacaan dan contoh. Kita mula dengan izhar halqi dulu. Okey.
bunyi nun jelas dan nyata macam saya sebut tadi. Izhar halqi ni maksudnya zahir pada halqum ataupun tekak ni. Jadi bacaan dia jelas tanpa dengung. Maksudnya macam tu. Jelas tanpa dengung. Cara baca macam mana? Cara macam mana kita tengok pada contoh. Tengok pada kalimah. Contoh yang pertama, macam mana baca? Tengok Ustaz baca, dengar Ustaz baca. Man amana. Man amana. Ada dengung tak? Tak ada. Jadi bunyi dia jelas. Man, nun lidah ni lekat pada langit tu. Man amana. Bertemu dengan huruf apa tu? Hamzah ataupun alif. Alif ha kha ain ain ha tadi ni kan. Kita tengok pula pada kalimah yang kedua. Okey, boleh? Saya baca. Jurufin harin. Jurufin harin. Ada tak jurufin bukan? Jadi baca jelas. Jurufin harin. Yang ketiga, min ghillin. Min ghillin. Dia tak dengung pun, jelas bacaan dia. Dan yang keempat, try baca tengok. Try baca tengok. Try. Betul. Yang tu pandai dah. Okey, macam mana? La'afun ghafur. Jadi jelas. Perasan tak pada tulisan ni? Okey, tulisan ni sekali lagi kita tengok pada yang spektrum tadi tu kan. Nun ni ada tanda sukun. Baca jelas. Kan macam tadi tu kan. Okey. Fa ni ada tanda tanwin baris dua di bawah. Dia sama kedudukan dia. Baca jelas. Yang macam ni, dia macam ni. Waw ni tak sama kedudukan dia. Tak sama bentuk dia kan. Okey, baca jelas. Boleh dapat dia punya cara dia tu. Jadi hukum dia apa ni? Izhar halqi. Okey, kita terus kepada idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah ialah, okey, kita tengok maknanya, menggabungkan bunyi nun dengan huruf selepasnya serta dengung. Menggabungkan bunyi nun dengan huruf selepasnya serta dengung. Maknanya ma'al ghunnah ni kena dengungkan. Dengungkan. Okey. Tengok contoh. Tengok contoh yang pertama. Tengok yang ni lain sikit. Dia bukan dengung besya-besya. Dia kena masukkan dengan huruf yang selepas dia tu. Sebab tu maknanya bunyi nun yang dengan huruf menggabungkan bunyi nun dengan huruf selepasnya. Contoh Ustaz baca. Yang ayat pertama. Miwalin. Miwalin. Dengung dua harakat dan dimasukkan huruf waw tu, wa tu dengan huruf nun. Dia tak bunyi nun sangat. Dia tak bunyi min tak kena. Dia tak boleh. Jadi miwalin. Cantik. Yang kedua. Yang kedua saya bagi contoh. Ayyakfuru. Ayyakfuru. Dia tak bunyi an yakfuru. Tak kena. Dia jadi kena bunyi masukkan huruf ya pada huruf nun. Ayyakfuru. Yang ketiga, bisuratim mim mislih. Bisuratim mim mislih. Okey. Ada dua tempat tu situ kan, tanwin bertemu dengan mim, nun bertemu dengan mim. Nampak tak? Jadi masukkan tanwin tu terus dengan bunyi mim tu, nun bunyi mim tu. Nah, jadi yang keempat try tengok. Tak apalah, kita baca sama-sama lah. Okey. Wujuhu yawma izin na'imah. Wujuhu yawma izin na'imah. Jadi dua tempat kat situ kan. Ya wa mim nun kan. Huruf dia apa tadi ni? Idgham ghunnah. Ya wa mim nun. Tanwin bertemu dengan ya. Wujuhu yaw. Dia bukan hun yaw, tak boleh. Lepas tu kemudian tanwin bertemu dengan nun. Boleh tak bunyi yauma izin, yauma izinna. Dia tak bunyi gitu. Dia bunyi, sebab nun tu kan. Na'imah. Jadi bunyi macam tu. Boleh tak kat tu? Okey, kita teruskan dengan idgham bila ghunnah. Menggabungkan yang ni sebab dia kata bila ghunnah tu maknanya tanpa dengung.
menggabungkan juga bunyi nun dengan huruf selepasnya tanpa dengung. Jangan duk bunyi dengung. Macam mana pula tak bunyi dengung ni Ustaz? Dah masukkan bunyi selepas ada huruf selepas dia tu gabung. Kita tengok contoh. Contoh yang pertama, fa'illam. Nampak? Ini syarat dia masukkan nun pada huruf yang selepasnya tu. Huruf idgham bila gunnah ni ada berapa? Ingat, nak ingat huruf ni, ingat berapa? Bila gunnah ada berapa? 2 saja. Huruf dia apa? Lam ra. Senang kan? Macam tu. Lagi Ustaz bagi petua macam mana kita nak ingat. Okey, ni kita tengok buku teks ni. Ini kita ambil buku teks. Okey, jadi baca tadi macam mana? Fa'illam. Cantik. Yang kedua, mir rabbihi. Yang kedua, mir rabbihi. Dia tak bunyi min rabbihi dah, tak kena. Nun mati betul mengarak tu. Mir rabbihi. Okey, cantik. Kemudian kita tengok pula pada apa nama ayat yang ketiga ataupun kalimah yang ketiga, qayyiman liyunzira. Tanwin bertemu dengan mana? Lam. Tanwin bertemu dengan lam. Lam ra tadi kan? Qayyiman liyunzira. Okey. Kemudian perkataan ataupun kalimah yang terakhir iaitu kita baca sama-sama boleh? Ghafurur Rahim. Dia tak bunyi Ghafurun Rahim, tak kena. Dia masuk terus dengan ra. Okey. Boleh setakat tu? Boleh. Okey. Sekejap lagi Ustaz bagi contoh, bagi petua macam mana nak ingat. Jangan risau. Kan? Iqlab sangat senang untuk kita nak trace. Sebab dia ada mim kecil tu je. Mim kecil, tapi mim kecil dia kena tengok ekor mim kecil dia tu ke bawah. Dia bukan mim kecil ke tepi. Kalau mim kecil ke tepi tu, itu tanda waqaf. Mim kecil ke tepi tu tanda waqaf. Okey. Jadi mim kecil ke bawah, kita tengok dulu cara bacaan dia untuk iqlab. Menukarkan bunyi nun kepada mim serta dengung. Jadi iqlab ni kena dengung. Bacaan kita tengok pada contoh. Okey, kalimah pertama, yambu'a. Menukarkan bunyi nun kepada mim. Nun tu dia tak bunyi dah, tapi bunyi mim serta dengung. Yambu'a. Dengar tak bunyi mim tu? Nun dengar tak tadi? Tak dengar. Okey, tengok pada contoh yang kedua. Mim ba'di. Dengung 2 harakat. Mim ba'di. Gitu. Yang ketiga, sami'un basir. Sami'un basir. Dan yang keempat, berbelajar boleh baca orang ni memang excellent dah belakang kan. So, kita baca sama-sama insyaAllah. Yang keempat, mustakhfim bil-lail. Mustakhfim bil-lail. Ataupun kalau kita nak sambung mungkin ada bil-laili, kan, dan sebagainya. Okey, jadi iqlab dapat dekat tu. Bacaan dia, petua dia mim kecil. Ataupun huruf dia ialah nun mati bertemu dengan ba. Nun mati bertemu dengan ba. Ada lagi huruf selain daripada ba iqlab? Ada? Mana ada? Tak ada. Iqlab ada satu je huruf, iaitu huruf ba saja nak test. Okey, yang kelima ni ialah ikhfa haqiqi. Bunyi nun dibaca secara samar. Samar dia macam mana pula? Antara izhar dan idgham serta dengung. Yang ni lah kena dengung. Sama dengan tadi dengungnya. Cuma ini banyak kita jumpa dalam Quran, dan kita akan sering membaca perkataan yang mempunyai hukum tajwid ikhfa haqiqi. Okey, kita tengok pada contoh yang pertama. Okey, saya baca dulu. In kuntum. Dengar tak macam mana? In kuntum. Nun mati bertemu dengan kaf ikhfa hakiki. Jadi kita tak bunyi in, lidah tak sentuh di langit.
lidah tak sentuh langit, lidah apa nama ni, kalau kita nak dengungkan. Okey, contoh ni mulut lah, ni mulut kita kan, ni mulut. Macam mana nak buat? Ni lidah macam mana buat? Lidah lidah gitu kan. Okey, contoh macam tu. Takut lah tengok. Okey, lidah ni bila kita sebut duduk bawah ni kan, bila kita baca duduk tengah-tengah, dia tak kena atas, dia tak kena bawah. Duduk macam tu. Duduk gitu. Dapat dekat tu. Okey lah. Contohlah. Okey. Lidah tak kena atas, lidah tak kena bawah. In kuntum. Yang kedua ataupun kalimah yang kedua. Min dinikum. Boleh? Yang ketiga. Ni tanwin pula ni. Qawlan saqila. Dia tak jadi qawlan saqila. Tak kena. Qawlan saqila. Terakhir, ghafurun syakur. Perasan tak pada huruf-huruf ni, huruf nun, nun mati ni kan, kemudian tanwin dia berbeza tak dengan izhar halqi? Beza kan? Ini nun dia tak ada tanda sukun, ini nun dia ada tanda sukun. Jadi bila tanda sukun kita baca secara jelas. Bila tak ada tanda sukun kita baca dengan dengung. Kalau baris dua di atasnya tak sama, kita baca secara dengung. Baris ni baris bawah tak sama, sama ni untuk ni, yang ni tak sama, ni sama kan. Bila sama baca jelas. Kalau dua di hadapan, yang ni sama bentuk dia. Wow, sama bentuk. Tapi yang ni tak sama. Jadi yang sama ni kita baca dengung, dan yang tak sama kita baca jelas. Dapat setakat tu? Boleh, insya-Allah. Okey, kita teruskan lagi. Hukum mim sakinah. Yang tadi tu dapat tak? Okey, Ustaz ulang balik. Ni petua Ustaz nak bagi ni. Ini Ustaz ikut buku teks. Namun begitu, cara Ustaz nak ingat hukum tajwid bagi nun sakinah dan tanwin ini, kita mula dengan huruf banyak dulu. Huruf banyak apa? Banyak huruf nak ingat. Mula dengan ikhfa hakiki. Ustaz ingat dulu tu, dia jadi macam pair tau, pair. Ikhfa hakiki, pair dia izhar halqi. Ikhfa hakiki, pair dia. Pair ni maksud dia apa? Pasangan dia lah. Izhar halqi. Idgham ma'al gunnah, pair dia idgham bila gunnah. Maknanya pair sama dengan pair lah. Jadi ikhfa hakiki ni dengung tak? Dengung. Izhar halqi tak dengung. Nak ingat hurufnya, ingat izhar halqi je. Ada berapa huruf? 6. Alif ha kha ain ghain ha. Okey, yang selain daripada tu ni jangan nak cari lagi. Kalau nak masuk Faizal lah, nak tahu huruf dia macam mana kan. Okey. Idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah. Ma'al gunnah tadi, ma'al ni maksudnya apa? Dengan. Bersama. Dengung. Huruf dia dah apa nama? Berapa tadi? 4. Ya wa mim nun. Pair dia idgham bila gunnah, tak dengung. Huruf dia dah berapa? 2 saja. Lam ra. Selain daripada 4 ni, ada satu lagi hukum tajwid apa nama dia tadi? Iqla'. Iqla' ada satu huruf je, apa dia? Ba. Selain daripada huruf yang kita sebut tadi ni, ialah huruf ikhfa hakiki. Senang tak senang? Jadi kita ingat dulu ikhfa hakiki, izhar halqi, idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah dan iqla'. Selesai. Dapat, cantik. Okey, kita teruskan dengan hukum mim sakinah. Tadi nun sakinah. Nun sakinah dengan tanwin sama. Akan tetapi mim sakinah dia bergerak satu tempat dia saja, ataupun bergerak sendirian. Lone Ranger ya. Mim sakinah ni lah. Mim sakinah ni apa? Mim mati lah. Okey, mim mati lah. Ataupun kita masuk dulu maksud dia. Mim sakinah ataupun mim mati. Tadi Ustaz sebut tadi. Ialah huruf mim yang tidak berbaris, sama ada atas, bawah atau depan. Maknanya mim mati, tanda mati. Okey. Terdapat 3 hukum bagi mim sakinah apabila bertemu dengan huruf hijaiyah. Okey, mim sakinah ada berapa hukum dia? 3 saja. Nun sakinah tadi ada berapa hukum dia? 5. Dapat dekat tu? Okey, tak apa, jangan risau. Iaitu idgham mislain, ikhfa syafawi, izhar syafawi. Makna kata kalau kita nak ingat bagi hukum mim mati ataupun mim sakinah ini, ingat pada perkataan syafawi.
Kalau disebut berikan contoh ikhfa syafawi, automatik kita tahu kata hukum mim mati. Faham tak? Berikan contoh idgham mislain. Mislain ni kita automatik dapat mim mati. Dapat tak? Cari mim mati je lah. Jadi 3 saja hukum bagi mim mati, mim sakinah. Okey, lebih mudah nak ingat. Okey, sebab tadi kita dah belajar tadi nun sakinah tadi ni. Okey, yang pertama idgham mislain. Okey, yang kedua ikhfa syafawi. Biasa dengar perkataan ikhfa, ada orang tadi ni kan, bila nun mati ikhfa hakiki bacaan dia dengung. Jadi ikhfa syafawi. Sekali kita lagi relax dulu gitu, bagi contoh kan cara baca macam mana. Okey, cuma nak abang kata ada juga pada nun mati tadi ni. Okey, dan yang ketiga izhar syafawi. Ada juga tadi dengan nun mati ada. Cuma tukar syafawi je. Tadi izhar halqi, ni izhar syafawi. Jadi beza dia pada perkataan syafawi dengan mislain. Okey, boleh dekat tu. Cantik. Kita terus dengan cara baca ataupun huruf dulu. Mula dengan mislain. Mislain dia macam iklaq. Bukan maksudnya bilangan huruf tu. Bilangan huruf. Kalau dalam hukum nun mati dengan sakinah tanwin tadi ni, nun sakinah dengan tanwin, iklaq huruf dia apa? Ba. Nun mati atau tanwin bertemu dengan ba. Akan tetapi idgham mislain ni mim mati bertemu mim. Mim mislain. Mim mislain. Senang nak sebut, senang nak ingat. Kalau mislain, mim mislain, mim mislain. Mim mati bertemu dengan mim. Contoh kita tengok. Kita tengok cara baca. Memasukkan bunyi mim ke dalam mim yang berbaris serta dengung. Idgham mislain, bacaan dengung. Mim mati bertemu dengan mim, bacaan dengung. Contoh kita tengok ayat yang pertama ataupun kalimah pertama. Lahum masala. Jadi berapa harakat dengung dia? 2 harakat. Lahum masala. Contoh yang kedua, lahum mastata'tum min quwwatin. Nampak ada 2 tempat di situ. Mim mati bertemu dengan mim satu, ada lagi satu mim mati bertemu dengan mim juga. Jadi bacaan dia ada dua idgham mislain situ. Lahum mastata'tum min quwwatin. Tani ni, okey, nun mati bertemu dengan qaf. Saya tanya, hukum apa? Ikhfa hakiki. Betul dia apa? Nun ni mana dia? Nun ni ada tak tanda sukun? Tak ada. Kita tak tanda sukun, kita automatik ikhfa. Tengok pula huruf selepas dia, ataupun ikhfa ataupun ma'al ghunnah. Okey, tengok huruf selepas dia. Selain daripada ya wa min nun, itulah ikhfa hakiki. Simple, senang kan. Gitulah contoh dia. Okey, kita tengok pada ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi macam iklaq. Huruf dia satu ya. Apa dia? Ba. Huruf dia satu saja, iaitu ba. Ikhfa syafawi ni membunyikan bunyi mim serta dengung. Dengung juga. Jadi idgham mislain ni dengan ikhfa syafawi dua-dua dengung. Okey. Cuma mim dengan ba, mim mislain, ba ikhfa. Dapat. Cantik. Contoh. Tengok pada kalimah ataupun kalimah pertama. Tarmihim bihijaratin. Mim mati bertemu dengan ba. Masukkan, menyembunyikan bunyi mim serta dengung. Mihim. Dia mim dia tak apa nak jelas. Dengar juga tapi tak apa nak jelas. Dia nak bunyi ba tu lebih. Mihimbi tapi dengung 2 harakat. Dapat dekat tu. Cantik. Tengok pada kalimah yang kedua. Wa anihkum bainahum bima anzalallah.
Sekali lagi. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Ada berapa tempat di situ? 2 tempat. Nun mim mati bertemu dengan ba satu. Nah, wa anihkum bainahum satu. Kita jumpa lagi bainahum bima. Dapat? Jadi itu hukum dia ikhfa syafawi. Huruf dia apa? Ba saja. Dan yang terakhir izhar syafawi. Inilah huruf dia. Selain daripada mim dan ba, itulah huruf ikhfa syafawi. Nak sebut ke? Tak payah tengoklah no. Banyak tu. Okey, jadi cara baca dia bunyi mim disebut dengan jelas tanpa dengung. Izhar zahir ni jelas. Itu dia punya pointnya. Macam tu contoh dia. Jadi baca dengan jelas tanpa dengung. Contoh kita tengok pada yang pertama, kalimah pertama. Solatihim sahun. Solatihim sahun. Ada baca apa dengung. Solatihim sahun. Betul ke bacaan tu? Salah. Jadi bacaan macam mana? Jelas. Jangan dengung. Kalau dengung dia jadi 2 harakat. Jadi baca jelas 1 harakat je. Solatihim sahun. Boleh? Tengok pada kalimah yang kedua. Wayam na'u. Ustaz berhentilah nak bagi tengok contoh tu. Wayam na'u, ataupun kita baca terus. Wayam na'unal ma'un. Wayam na'unal ma'un. Jelas tanpa dengung. Dan petua dia, cuba tengok atas mim ni. Tengok atas mim macam hukum nun mati tadi ni. Ada tanda sukun, baca jelas. Ada tanda sukun, baca jelas. Gitu cerita dia. Boleh tahu tu. Boleh sampai di situ. Gitu. Boleh nah? Insya-Allah. Oh, habis. Wallahu a'lam. Selesai pengajian kita pada kali ini. Pelajaran 4, mudahnya tajwid. Mudah ada abang kakak-kakak. InsyaAllah Ustaz doakan semoga dipermudahkan pengajian kita untuk pembelajaran tajwid pada kali ini. Bukan sekadar untuk periksa, tapi amalan bacaan Al-Quran kita supaya lebih baik dan lebih sempurna pembacaan Al-Quran, insyaAllah. Jadi moga-moga pertemuan kita pada kali ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada yang belum like, belum share, belum subscribe, boleh buatlah apa yang Ustaz sebut tadi tu, insyaAllah. Allahu Akbar. Moga-moga dipermudahkan urusan kita semua. Okey, insyaAllah. Dan yang nak komen di bawah, alhamdulillah, dipersilakan untuk komen. Ustaz sangat berbesar hati atas komen-komen yang membina, mungkin kata-kata semangat dan sebagainya untuk Ustaz. Jazakumullah khairan katsira. Kita jumpa lagi dalam pertemuan seterusnya selepas ini, insya-Allah. Wallahu taala alam. Terima kasih kerana menonton. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.